السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Pertamanya saya minta maaf 2 minggu tak mari. Sebabnya minggu pertama tak mari tu dah mari dah, tiba-tiba demam. Jadi lawyer macam mana tu, dah sampai sini dah makan, balik tak lagak. Dia jangkit dengan kawan. Baru first time, bukan first time, baru hari pertama demam. Lepas tu minggu lepas tak mari tu sebab ada apa pengajian faraid di Mercang. Kat Marang sana tu. Jadi saya tidur situ. Jadi tak ada lah. Saya cover dah ke ni. Jadi hari ni ada lah. Jadi kalau hari yang tak ada tu mana ada benda tu. Kita biasanya kalau tak ada tu cover dah awal. Ni tak cover awal tu mana ada benda tu. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 40, baris 4 daripada bawah. Penawar. Sirajul Huda kita tak bawa. Patutnya Sirajul Huda tapi tak bawa. Terlupa. Tinggal tu. Wa qala Syekh, muka surat 40, baris 4 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Masih lagi perbahasan berkaitan dengan bab yang keempat pada menyatakan dengki, hasad. Jadi dia sambung kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat ni maksudnya perangai semula jadilah. Perangai dia passion gitu. Tu tabiat. Tabiat manusia ni kasih ia manusia akan mendapat nikmat kawannya, mendapat nikmat kawan seorang. Tiada kasih ia seorang akan mendapat nikmat seteru seorang. Okey. Jadi musannif kata di sini bahawasanya passion tabiat manusia ni asalnya ialah bila kawan dia mendapat manfaat, kawan dia mendapat nikmat, dia sepatutnya pada tabiatnya berasa seronok. Berasa seronok lah. Sebab kawan ni macam family dah, macam keluarga terdekat. Jadi kawan ni hidup sehidup semati. Dia sakit, kita sakit. Dia hidup, kita hidup. Dia mati, kita mati juga. Memang sehidup semati . Jadi kalau passion dia tu, bila seseorang sekawan tersebut mendapat nikmat, dia berasa tak seronok, tu dia panggil luar tabiat. Patutnya tabiatnya yang dia benci ni kalau seteru dapat nikmat. Contoh orang kafir dapat nikmat, dia benci tak apalah. Kafir harbi tu, kafir yang benci pada Islam tu, dia dapat nikmat, kita berasa tak seronok. Tu tabiat manusia yang sepatutnya.
Dan benci ia tabiat manusia tadi akan yang menyusahkan kawan seorang. Dan tabiat manusia juga, dia passion tak suka kalau kawan dia dapat susah. Tu kalau kita dapat perasaan gitu ni, makna normal lah kita ni. Kawan kita dapat susah, kita pun susah juga. Tapi kalau kawan kita dapat susah, kita seronok, terbalik. Itu bermakna ada benda yang tak kena dalam hati. Mungkin kita dengki pada dia, yang termasuk dalam bab kita ni, atau memang suka dia tu susah, sebab dia pernah menyakiti kita, contohnya. Kita nak balas dendam tak boleh. Dia dapat musibah padan muka. Mana tahu. Jadi tu dia panggil luar tabiat, luar adab kejadian manusia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tiada benci ia seorang akan yang menyusahkan seterunya seorang. Kalau musuh dia dapat kesusahan, dia suka, tak ada masalah. Dia tak benci pun. Kalau musuh dia, kawan kafir harbi contohnya, atau siapa-siapalah yang menjadi musuh dia, maka dia tu kalau dia tu dapat kesusahan, dia tak berasa benci, bahkan seronok pula. Bagus Israel tu mati contohlah. Sebab apa? Sebab dia seteru umat Islam. Jadi bila dia dapat kesusahan, kita seronok, tak benci pun. Beza kalau kawan kita dapat kesengsaraan, maka kita pun berasa tak seronok. Itu sepatutnya yang terjadi. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Jadi kalau kita tak dapat beza antara kawan dengan lawan, yang sepatutnya kalau kawan kita tu kita kasih dia dapat nikmat, tiba-tiba benci. Yang mana kalau kawan kita tu kalau dapat kesusahan, musibah, kita sepatutnya berasa sengsara juga, tiba-tiba berasa seronok. Kalau tak mampu untuk bezakan kawan dan lawan, maka dia kata perlu buat salah satu daripada dua perkara ni untuk mengelakkan daripada dosa dengki. Dengki ni ijma' ulama haram, tak ada khilaf. Tak ada yang kata hukum dia halal, tak ada. Dia tak macam mengumpat. Apa dia? Dosa besar lah. Takkan pahala pula. Dosa besar. Wajib bertaubat. Kalau dosa kecil pun wajib bertaubat juga. Cuma dosa kecil ni dia boleh dihapuskan dengan amalan kebaikan. Dosa besar ni dia tidak boleh dihapuskan dengan amalan kebaikan, melainkan kena taubat. Kecuali satu amalan saja yang boleh menghapuskan dosa besar, iaitu haji. Satu tu ya. Haji tu payah setahun sekali, bukan setahun sekali, seumur hidup sekali. Jadi orang pergi haji tu mana terampun dosa dia, semua dosa, sama ada kecil atau besar. Kalau balik pada Mekah lagi buat dosa, tu tak sedar diri Allah Ta'ala beri keampunan dah bagi dia dosa kecil dan dosa besar, tiba-tiba dia buat dosa lagi. Bukan nak kata kita tak boleh, memang kita lepas pada pergi haji tu tak payah buat dosa langsung, memanglah, tapi taklah sampai tahap orang cok kata dia ni fasik lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, boleh elak dua benda. Yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau. Pertama. Jadi kita tidak zahirkan dengki itu kut lidah. Lidah ni melalui percakapan. Apa-apa sahaja cakapan-cakapan, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dengki, kita tak cakap. Apa-apalah pandai-pandai sendiri. Contohnya, kalau sesama ahli ilmu, sesama ustaz contohnya, orang ustaz tu kata, kawan tu syarah tak dakik mana, tak dalam mana tu. Nampak macam simple dia, nampak macam biasa. Kawan tu syarah tak dalam mana. Padahal kalam tersebut penuh dengan hasad, penuh dengan deki. Nak kata dia tu mendalang syarah tu. Orang lain tak mendalang, dia seorang mendalang. Tu contoh lah. Tu contoh perkataan-perkataan yang boleh bawa pada dengki. Begitu juga perbuatan, apa-apa perbuatan yang boleh membawa pada dengki, kita kena elok supaya kita tidak timbul perasaan dengki ketika kawan kita tu mendapat nikmat. Dan dengan anggota engkau, habis. Dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, yang jenis usaha. Apa-apa saja perbuatan, perkataan, dengan perbuatan dengan tangan kau,
dengan kaki ke, dengan mulut ke, semua tu kena elak daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan kedengkian. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut dengki. Daripada berdengki. Mana tidak zahir. Kita tidak zahirkan kedengkian kita melalui lidah. Tak zahirkan kedengkian kita melalui anggota, sama ada tangan, kaki dan sebagainya. Jadi sebab itu antara ubatnya ialah kita kalau berasa timbul nak berasa dengki dengan orang ni, maka kita ucap tahniah kepada dia. Tahniah lah dapat anak sikit-sikit. Tahniah lah dah konvo dah, aku tak konvo lagi. Contohlah. Tahniah lah dah khatam kitab dah, aku tak khatam, tak ngaji lagi. Jadi ucapan tahniah tu adalah bukan saja-saja. Salah satunya ialah untuk mengelakkan diri kita berasa dengki pada orang apabila dia mendapat nikmat. Ataupun mendoakan dia, barakallahu fikum. Lepas tu kalau orang kahwin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar suruh doa, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Supaya apa? Supaya tak timbul kedengkian. Aku tak kahwin, dia kahwin dah. Ataupun aku kahwin, bini aku tak comel mana, dia comel lagi. Contohlah. Maka timbul perasaan-perasaan yang tidak sepatutnya. Maka kita tutup dengan berdoa pada Allah, berdoa pada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ataupun kita berasa tak sedap hati dengan dia sebab dia tu lebih hebat dari sudut perniagaan, bisnes. Sama juga kita ucap tahniah kepada dia. Kita berdoa kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tidak berada perasaan dengki. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seperti yang telah terdahulu. Seperti yang telah terdahulu sebutlah. Inilah dua benda tu makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummatu. Al-hasadu wal-dhannu wat-tiyaratu. Ala unabbi'ukum bil makhraji minha. Idza dhananta fala tuhaqqiq, wa idza hasadta fala tabghi, wa idza tatayyarta famdi." Hadis ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tiga perkara tiada sejahtera, tiada selamat daripada seorang oleh ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi SAW, Nabi SAW sebut tiga benda tak selamat pada dia. Makna kena juga. Penyakit orang terdahulu kena pada umat Nabi SAW. Tiga benda. Pertama, dengki. Jadi dengki ni ada sejak zaman dulu sebelum Nabi SAW lagi. Bahkan berada pada zaman Nabi Adam AS. Zaman Nabi Adam AS apabila anak dia Qabil dan Habil. Kalau tengok cerita Quran tu, Qabil dan Habil, anak Adam AS, anak-anak Adam AS masing-masing mempersembahkan korban masing-masing. Satu terima, satu tak terima. Yang diterima Habil, yang tak diterima Qabil. Maka Qabil berasa dengki dengan dia pun bunuh dia. Itu zaman Nabi Adam AS sudah timbul perasaan dengki. Apatah lagi zaman kita sekarang ni, banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terkenal, kita dikenali orang. Kita dikenali orang dengan orang kaya ke, dengan orang berilmu ke, dengan orang yang ada darjat ke, mesti ada sifat-sifat kedengkian pada dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jadi nak elak perasaan dengki daripada orang ni, senang saja beramal. Beramal apa? Kita ambil dua je, mudah. Nabi SAW sebut, suruh baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Itu untuk apa tu? Untuk elak daripada kemudaratan yang menimpa atas kita. Lagi yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku meminta lindung, a'udzu bikalimatillah. Aku berminta lindung dengan kalimat-kalimat Allah Taala at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada keburukan dan kejahatan makhluk.
Tu doa bagus. Sama juga 3 kali pagi, 3 kali petang. Ada lagi lah 3 qul lah, baca 3 qul lah ketika nak tidur. 3 qul kalau kita baca lepas mayang pun boleh juga. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, itu dengki. Keduanya jahat sangka. Jahat sangka ni lawan pada husnuzzan, baik sangka. Jahat sangka ni macam mana? Jadi kalau orang ni kat hati dia ni memang jenis ada jahat sangka, bahaya. Nak kawan dengan dia pun takut. Kita buat silap sikit je, dia buh lalu. Ada benda tak kena sikit je, dia tuduh kita dah. Padahal benda tu kecil je, ataupun benda tu dia silap faham. Jadi benda yang kalau kita boleh husnuzan, selagi boleh husnuzan, selagi itu wajib husnuzan. Tapi kalau dah jelas nyata dah maksiat tu, nak husnuzan kok mana? Contoh kawan tu tak berkahwin, pegang tangan, nak husnuzan kok mana lagi? Hak tu memang faham dah. Itu nak husnuzan. Kita kenal orang tu. Kita kenal tu jiran kita. Seorang balik kiri, seorang balik kanan. Dua-dua berjumpa tepi patah. Itu soh-soh tak kahwin. Itu nak husnuzan kok mana dah. Itu memang kena lapor lah. Memang kena tegur lah tu. Jadi su'udzan, antara benda husnudzan yang kita perlu buat, husnudzan terakhirnya ialah ketika sakaratul maut, ketika mati. Ketika mati maka kita semua akan mengalami sakit sakaratul maut. Allah Ta'ala sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tu pasti akan merasai kematian. Kematian itu akan pi kepada orang yang bernyawa, walaupun binatang sekalipun, walaupun seekor semut sekalipun, walaupun seekor lebah sekalipun. Kalau dia mati, malaikat maut akan mari tarik nyawa dia. Jadi waktu terakhir yang kita perlu husnuzan ialah ketika sakaratul maut, bila sakit. Bila kita sakit ketika ditarik nyawa tu, ditarik roh tu, maka kita kena husnuzan dengan Allah Ta'ala. Ini bukan sakit masuk neraka. Ini sakit yang sementara. Allah Ta'ala beri pahala. Kena husnuzan. Jangan tuduh pula Allah mati dah aku neraka. Jangan gitu. Itu waktu bila? Waktu nak mati. Waktu nak mati tak ada orang bimbing dah. Tak ini nak tahu pun. Waktu nak mati sendiri-sendiri, nafsi-nafsi je. Tak ada dah kita ada orang nak tolong ke apa, tak ada. Kita orang yang di sebelah dia, bila dia sakaratul maut nak hampir mati tu, kita ni disunatkan talqin. Talqin dia la ilaha illallah. Sunat tu. Kita ada sebelah orang nak mati, bukan talqin kubur tu. Talqin kubur tu asing lah. Ni talqin ketika kawan tu nak mati tu, talqin di telinga dia la ilaha illallah. Kalau dia Islam, sunat talqin la ilaha illallah sahaja, tak payah tambah Muhammadur Rasulullah, tak payah. Sunat la ilaha illallah. Kecuali kalau dia tu kafir. Kafir yang mana kalau kita kafir yang mana ada potensi masuk Islam, cuma dia tak Islam lagi. Kita kenal dia contohnya, dia ni kerak dengan ambil tahu pasal Islam contohnya. Berkemungkinan dia nak masuk Islam tapi tak dan. Ketika tu sakaratul maut, maka sunat kita talqin kepada dia. Tapi kena talqin benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena tambah. Ataupun kalau boleh lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana ada khilaf ulama. Bila seorang kafir nak masuk Islam, kena ucap kena asyhadu. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, kena ucap lah. Sebab itu yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita kata tak sempat, panjang sangat, boleh je la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, taqlid mazhab Maliki. Taqlid mazhab pandangan ulama Syafi'iyah yang lain yang kata boleh. Maka jadi Islam ke apa tu? Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ketiganya bercendeng. Cendeng ni apa dia? Tengok nasib. Adakah tiada aku khabar? Tidak nasib dengan apa? Tidak nasib sini dengan burung. Zaman jahiliah dulu. Contoh ni nak keluar rumah, dia melepaskan burung. Contoh kalau kita kata burung ke kiri itu buruk, burung ke kanan tu akan jadi baik. Maka kalau dia nak musafir, dia pun terbangkan burung. Burung terbang ke kiri, dia pun tak jadi musafir. Sebab apa? Sebab dia berasa sial. Akan berlaku kesialan ke atas dia. Itu tak kena. Itu ada.
pada umat Nabi ada, pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ni kurang dah lah. Zaman dulu tu khurafat banyak. Jadi ada lah benda-benda amalan-amalan pelik-pelik tau. Nak keluar rumah dia tilik nasi dulu. Dia tilik dulu dengan burung ke dengan apa ikutlah. Zaman dulu ni, zaman jahiliah, zaman Nabi tu tilikkan burung. Bila nak pergi tu, nak musafir selamat ke dia pun terbangkan burung. Burung ke kiri, dia pun tak jadi musafir. Sebab berasa akan berlaku kecelakaan dan kesialan di sepanjang perjalanan dia. Dia pun tak jadi pergi. Tu. Kemudian dia kata musannif rahimahullahu taala, adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya, daripada tiga ni? Macam mana kita nak mengatasinya? Kamu tak tahu, kamu nak tahu tak? Kalau kamu nak tahu, aku nak khabarkan. Bersembahlah sahabat pun kata, khabarkan olehmu hai Rasulullah. Maka bersabdalah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan. Apa tahqiq? Artinya jangan engkau kerjakan akal yang dituntut bagi sangka itu. Kalau kita berasa nak su'udzan, contohlah kita berasa su'udzan ni nak pergi teropong dia, maka jangan teropong dia. Intai dia contohnya. Jangan buat perbuatan intai tersebut kerana akan melahirkan su'udzan. Contohnya lagi, kalau seorang itu akan berlaku su'udzan kalau ikut dia pergi mana-mana, maka tak payah ikut dia. Kita putus awal dah. Jangan ikut dia. Sebab apa? Sebab dia akan jadi husnul su'udzan, buruk sangka. Jadi perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan buruk sangka, kita putus awal dah. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Payah. Tambah pada orang yang kita sikit hati lagi. Kalau boleh tu nak cari pakai lubang cacing. Setiap kesalahan yang dia buat. Kadang-kadang benda tu tak salah pun, dia cakap tu macam salah. Biasa lah. Contohnya ahli politik kan, biasa. Benda tu tak salah, dia cakap tu macam salah. Macam salah kawan tu. Hebat kan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, Madri. Okey, habis. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu, sangka buruk engkau tu. Bahkan hendaklah engkau terhenti, mana tak payah buat. Tak payah buat perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita ni akan su'udzan, buruk sangka pada orang tu. Macam tadi kita kata lah, kalau kita intai tu menyebabkan kita tu akan su'udzan dengan dia, tak payah intai. Kalau kita ikut dia menyebabkan kita su'udzan dengan dia, maka tak payah ikut. Begitu. Sampailah apa-apa perbuatan yang menyebabkan kita akan berlaku buruk sangka pada dia, tak payah buat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Arti jangan engkau melampaui, jika mendapat engkau di dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia dengan anggota. Dengan anggota. Jangan kamu tahqiqkan, jangan kamu sempurnakan, jangan kamu realisasikan kedengkian tu melalui anggota, melalui percakapan. Sama macam tadi lah ya Syekh Qadir kata tu, ni hadis saja, dalil. Dan apabila bercendeng engkau, maka lalulah olehmu kepada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan kembali itu oleh ahli jahiliyah. Noktah. Jangan kamu tilik nasi sebelum keluar tu, lepas burung dulu, kiri ke kanan, tak payah, terus saja jalan. Kerana yang memudaratkan bukannya bencana tu, yang memudaratkan bukannya burung tu, yang memberi manfaat bukan burung tu, yang beri manfaat dan mudarat bukan apa-apa yang berkaitan dengan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memudaratkan seorang, Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan seorang. Maka kalau kita seseolah beriktikad ada yang beri bekah selain Allah Ta'ala dari sudut memudaratkan kita dan membinasakan kita, cedera etikad kita. Cedera tu gantung boleh jadi kadang-kadang fasik, boleh jadi kadang-kadang kafir. Sebab akidah ni dua saja, tak fasik kafir, tak kafir fasik. Lepas tu kita baca Sirajul Huda tu, nak elok dua tu, fasik dan kafir. Kalau mengaji fiqh, untuk elok daripada kita punya ibadat tidak sah, dan untuk mengetahui kewajipan-kewajipan kita terhadap ibadat untuk kita lakukan.
Kalau tasawuf pula untuk mengetahui sifat-sifat yang mahmudah untuk kita terapkan, dan mengetahui sifat-sifat madhumah untuk kita jauhkan. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tadi, dan apabila seperti menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman Ibn Umar Al-Asfihani daripada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri tabi'in lah. Tabi'in, orang yang berguru dengan para sahabat. Orang yang sempat berguru dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Hasan Al-Basri. Dia orang Basrah, ulama Basrah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, hadis ini dinamakan hadis mursal. Ini nama hadis pula. Artinya mengangkatkan akan dia akan hadis ini oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni ada secara mudahnya ada terbahagi pada 3. Pertama dia panggil hadis marfu'. Hadis marfu' ni hadis yang direct daripada tabi'in, sahabat Nabi SAW, sanad dia bersambung. Tu hadis marfu'. Yang kedua hadis mursal. Hadis munqati'. Munqati'. Hadis munqati' ni maksud dia ialah hadis mauquf silap. Hadis mauquf maksudnya ialah terhenti pada sahabat. Maknanya tabi'in daripada sahabat kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia sebut daripada tabi'in, kemudian sahabat tu cakap seolah-olah Nabi pernah cakap dengan dia, padahal dia tak sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis mauquf. Hadis mursal pula daripada tabi'in kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada sahabat, tanpa disebutkan nama sahabat dan daripada Rasulullah SAW. Terus dia kata, tabi'in tu kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil hadis mursal. Jadi hadis mursal ni dalam mazhab Syafi'i tidak diambilkan sebagai hujah dari sudut hukum, dari sudut amal bolehlah, kerana hadis mursal ni hadis yang dhaif. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan yang kedua, tadi pertama tidak menzahirkan perkataan kita, perbuatan kita ke arah kedengkian. Ini yang kedua pula, bahawa benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya kasih diri engkau, hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba Allah Ta'ala. Benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya kasih diri engkau, hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba Allah. Yang kedua, kena tanam, kita ni kena ada perasaan benci kalau hilang nikmat daripada hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala Islam. Jiran kita hilang nikmat, kita berasa tak suka. Kawan kita hilang nikmat, kita berasa tak suka. Ahli keluarga kita yang lain hilang nikmat, kita berasa tak suka. Kena tanam gitu. Jangan kalau hilang nikmat pada muka pula. Pada muka habis. Hilang nikmat, pada muka seronok aku, huha dalam hati. Walaupun tak zahir ke mulut, tak zahir ke perbuatan, tapi dalam hati seronok. Tak bagus ya. Itu akan melahirkan perasaan-perasaan dengki. Jadi sifat dengki ni sifat yang halus. Batu dalam surah Al-Falaq tu antaranya wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung daripada Allah Ta'ala daripada kejahatan orang yang berhasad apabila berhasad. Apabila berhasad, dia buat sesuatu yang menyebabkan kawan tu hilang nikmat dia, kawan tu hilang keseronokan dia. Dia buat sesuatu, pecah tayar ke, pergi bunuh ke, lepas tu pergi sihir ke, santau ke. Tu min syarri hasidin idza hasad. Perbuatan jahat yang dizahirkan oleh orang yang berhasad, orang yang dengki. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka apabila menyertai oleh benci engkau yang mesebabkan benci tadi oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang mesebabkan hilang nikmat tu oleh tabiat, niscaya tertolak dah daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Sekarang ni kata,
Apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan benci tadi oleh agama. Kita benci kerana agama. Bukan benci kerana nafsu. Benci kerana agama ni, kerana lillahi ta'ala. Dia macam marah. Marah tu pun ada lillahi ta'ala. Marah tu pun ada yang sifat mazmumah. Tak tahu pasal marah. Marah yang lillahi ta'ala kadang-kadang wajib. Contohnya perang fi sabilillah. Nak bunuh orang kafir mesti dalam keadaan marah. Takkan dalam keadaan senang rela hati pula. Nabi SAW menyertai peperangan yang besar-besar, berbelah-belah, berbuluh-buluh. Itu menunjukkan Nabi SAW marah sebab dia menentang agama Islam. Nabi SAW tidak akan marah kalau perkara berkait dengan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW akan marah kalau berkait dengan agama Islam. Itu sifat Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi SAW apabila tengok Nabi marah, dia akan timbul urat di dahi dia. Tahu dah Nabi SAW tengah marah. Tu. Kemudian kata dia, maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan benci tadi oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan hilang nikmat tu oleh tabiat. Niscaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Jadi macam mana? Jadi kalau kita tu benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana agama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh, maka benci kita tadi tidak dianggapkan sebagai dosa. Tidak dianggapkan sebagai dosa. Dan kalau kita benci kepada nikmat seseorang, kita benci kepada nikmat seseorang kerana dia menyalahgunakan nikmat tersebut, juga tidak berdosa. Contohnya seorang pencuri dapat sehari 1 juta. Dapat nikmat harta lah. Dia pun berasa benci dekat dia. Sebab apa? Sebab dengan 1 juta tu dia buat maksiat. Maka benci kita tu dosa tak? Tak dosa. Benci kita tu bahkan berpahala. Dengan sekira-kira kalau dia bertaubat, dia tak jadi pencuri, dia jadi orang Islam, jadi orang mukmin biasa, taat pada Allah Ta'ala, maka perasaan benci kita hilang. Itu tidak dosa. Sebab kita benci kena pada tempat dia. Tapi kalau benci, tak puas hati dengan seorang sahabat, dengan saudara Islam kita, dengan sebab dia dapat nikmat, dosa. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat. Sekarang ni, kalau dia ada passion tabiat benci pada nikmat orang, tapi tanpa usaha dia, dosa tak? Tak dosa. Dia tak berusaha untuk benci, tapi mari benda tu. Tu tak dosa kata dia. Maka dia kata tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat. Ini tabiat yang dijadikan pada manusia, suka benci orang ni, suka ada hasad ke orang. Kerana apa? Kerana tiada kuasa engkau atas tabiat tadi pada kebanyakan kelakuan. Kebanyakan keadaan kita tak mampu nak ubah tabiat. Lepas tu macam mana nak hilang dengki? Dia ada proses dia. Macam marah, kita tidak boleh menghilangkan marah sebab marah tu antara tabiat manusia. Tapi macam mana kita nak hilangkan marah? Dia ada proses dia. Bukan maksudnya hilang marah ni padam terus marah, tak boleh. Sebab marah ni antara tabiat manusia. Benci dan suka juga antara tabiat manusia. Maka kita perlu dari sudut pendidikan kita, pengajaran kita ke atas nafsu kita untuk kontrol mana yang boleh dibenci, mana yang boleh disukai. Jangan silap benci pada kawan, tak boleh. Benci pada orang kafir, kepada seteru, kepada musuh, bolehlah. Suka kepada kawan, boleh. Suka pada seteru, kepada musuh Islam, tak boleh pula. Jadi kita kena kontrol. Perasaan suka benci tidak akan boleh hilang daripada manusia kerana dia tabiat manusia. Kerana bahwasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia akan tabiat. Mengerasi ni mana paksa. Itu tak boleh paksa tabiat. Kena, jangan pergi. Tak boleh. Kalau tabiat senang gitu, macam tekan button, macam tekan butang, senang lah. Macam tekan butang lift, senang. Nak pergi tingkat 3 jadi tingkat 3, nak pergi tingkat 5 jadi tingkat 5, tak boleh. Melainkan mereka yang putus pendidikan seorang daripada makhluk. Boleh nak ubah tabiat dengan syarat hati dia tu tak bersangkut paut dengan penglihatan makhluk. Dia tak berasa, dia tak kisah makhluk tengok apa dia. Dia tak kisah makhluk ataupun manusia tengok dia macam mana. Baik ke, buruk ke, asal aku nak berubah. Senang.
Tapi kalau dia tu nak berubah tapi dia tengok orang, kalau aku buat gini kan orang kata gini, habis. Zaman sekarang orang buat benda betul nampak salah, orang buat benda salah nampak betul. Itu zaman sekarang. Nak buat benda yang tak ada maksiat pada Allah, orang nampak pelik. Buat benda yang ada maksiat pada Allah, orang nampak seronok, orang nampak best. Itu zaman sekarang. Kita nak buat cara yang betul, cara syariat, cara syar'i, dia berasa lekeh. Dia berasa tak betul, dia berasa ada tak kena. Tapi bila buat benda tu dalam keadaan ada maksiat, ada unsur-unsur maksiat, dia berasa seronok, dia berasa betul. Tu zaman sekarang. Jadi nak ikut orang saja masalah. Sebab tu Luqman Al-Hakim bila mari dengan anak dia naik kuda. Ada tunggangan lah, kuda ke unta tak ingat lah. Bila pak dia naik, pak dia naik atas unta. Anak dia berjalan kaki, tak naik unta. Orang kata kok. Lepas tu dia turun, pak dia turun, anak dia naik unta. Orang kata kok. Dua-dua naik, pak dengan anak naik unta. Kata dia. Dua-dua tak naik unta, dua-dua jalan kaki, tarik unta. Orang kata juga. Jadi nak tengok nafsu, nak tengok apa? Nak bagi puas nafsu orang ni tak akan pas bila-bila, tak ada. Pas bila-bila tak akan boleh memuaskan nafsu orang. Jadi macam mana? Sebab tu ada syariat. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, Rasulullah SAW suruh, para ulama suruh, selesai. Orang nak kata A ke B ke lantak hang lah. Aku buat cara yang sudah diiktiraf oleh syarak. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, bahkan mengetahui ia seorang dengan yakin akan bahwasanya yang empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia yang empunya nikmat isi api neraka, atau ada ia empunya nikmat isi syurga. Isi ni mana ahli. Isi ni mana ahli. Jadi kita berdengki pada orang buat apa? Sedangkan orang yang kita dengki itu tak tahu dia ni boleh jadi ahli syurga, boleh jadi ahli neraka. Kalau dia tu confirm ahli syurga, boleh tahan kira lah kita nak dengkinya. Tapi orang yang kita dengki tadi tu, sama ada harta ke pangkat ke apa, dia pun kita tak tahu dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Kalau dia ditakdirkan ahli neraka, kita nak dengki dengan orang ahli neraka buat apa? Tak ada pasal. Kalau dia tu ahli syurga, kita tak tahu dia ahli syurga. Jadi nak dengki buat apa? Tak ada faedah. Lepas tu ada satu nama lagi, dia panggil ribtah. Kita nak nikmat yang dia ada, tapi untuk itaat kepada Allah Ta'ala. Kita nak harta macam dia, supaya dapat sedekah macam dia. Kita nak ilmu macam dia, supaya dia tu dapat beramal dan menyampaikan kepada orang lain. Kita nak pangkat macam dia, supaya dapat manfaat orang bawahan, rakyat biasa. Kalau hak tu, ribtah tu bukan dengki. Dia tidak ada cita-cita untuk menghancurkan atau memusnahkan apa yang ada nikmat pada dia. Itu tak apa. Maka jika ada ia empunya nikmat itu isi, yakni ahli api neraka, maka tiada memberi manfaat akan ia akan mempunyai nikmat oleh nikmat itu. Kalau orang yang kita dengki itu ahli neraka, ada nikmat tu yang faedah tak untuk dia? Tak ada faedah. Dan kita yang dengki nikmat yang dia dapat, lagi tak ada faedah. Kalau dia tu ahli neraka, dicak oleh Allah Ta'ala sejak azali dia ahli neraka, nikmat yang diberikan kepada dia tu jadi sia-sia. Sia-sia tak? Sia-sia. Dan kita yang berdengki kepada nikmat yang dia dapat, lagi teruk sia-sia dia. Kita dengki kepada orang yang musuh Allah Ta'ala, ahli neraka. Dan jika ada ia empunya nikmat itu isi syurga, makna ahli syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya, nikmat empunya nikmat itu dengan nikmat syurga. Tengok Syekh kata, kalau dia ahli syurga, banding nikmat yang dia dapat dengan nikmat syurga, mana besar lagi? Nikmat syurga, dah kita ni boleh tak dapat nikmat syurga? Boleh, dengan syarat taat pada Allah Ta'ala. Jadi buat apa dengki pada dia? Kerana nikmat yang dia dapat tu kecil berbanding syurga. Syurga tu nikmat lagi besar. Patutnya kita kejar hak syurga tu. Kita kejar hak nikmat syurga, bukan kejar nikmat yang dia dapat. Kerana nikmat yang dia dapat dengan syurga, nikmat syurga besar lagi, walaupun dia tu dicak ahli syurga sekalipun. Maka tiada ada nisbah antara nikmatnya, nikmat empunya nikmat itu dengan nikmat syurga. Tak ada nisbah, tak ada bandingan, tak sama langsung. Bahkan beza langit dan bumi. Nikmat syurga dengan nikmat dunia yang dia dapat, beza langit jauh dan bumi. Beza jauh langit dan bumi, jauh.
Nikmat syurga, antara nikmat yang paling sedar sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dapat melihat Allah taala, tak boleh melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat syurga lagi, dapat masuk syurga yang tanahnya seluas, paling miskin sekali, seluas seluruh dunia ni. Seluruh bumi ni. Dapat nikmat tu kat dunia. Tak ada kita luah kita, tanah kita satu ya. Mana dapat seluah dunia ni, tak ada. Tu paling miskin dalam syurga. Kalau paling kaya tak tahu. Paling miskin satu dunia ni milik dia. Macam kita ni duduk sorang-sorang kat atas dunia ni, tu tanah syurga kita. Kita pergi London sorang-sorang, kita pergi Brazil sorang-sorang. Sebab apa? Tanah luas sangat. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bahkan melihat ia seorang akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia sepatutnya tengok semua ini adalah makhluk Allah taala. Nikmat yang dia dapat pun makhluk Allah. Dia sendiri orang yang kasih dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar oleh para ulama. Yang diajar oleh para ulama. Sembayang jangan tinggal, puasa buat, sembayang sunat buat, puasa sunat buat, baca Quran buat, zikir. Kesimpulannya ialah macam mana? Iaitu kita jangan dengki dengan orang. Tu ialah. Jangan dengki macam mana? Dengan menzahirkan perkataan kita nampak macam dengki. Perbuatan kita nampak macam dengki. Kalau benda kawan tu buat salah, kita husnuzan supaya tak timbul dengki. Ni kita tak puas hati dengan dia dengan sebab dia buat apa-apa, orang tak tahulah. Lepas tu kita cari salah dia supaya nak menjahanamkan dia. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin ni kalau nampak orang tu salah, dia nak tutup. Tutup aib. Kita mesti ada sifat tutup aib orang. Aib orang yang kita nampak, tutup. Bukan sibuk. Bukan bubuh lagi hina kawan tu. Kalau tahu aib orang, tutup. Waktu bayar. Tambah kalau kita memang taram lama lah. Aku taram lama lah kawan ni. Kawan ni ada sikit je salah, siap. Habis. Hak ni tak boleh buat kawan. Bahaya orang macam ni. Allah. Dan kalau ada orang buat baik, kita sokong dia. Dia buat baik, kita sokong supaya kebaikan dia tu berterusan dan dia pun bersemangat untuk buat benda kebaikan. Kerana kebaikan itu mendapat pahala, mendapat redha Allah, rahmat Allah. Benda yang mengundang rahmat Allah, benda yang mengundang redha Allah Subhanahu wa taala, itu patut kita sokong. Jangan kita deki pula. Dia dapat sedekah macam-macam, kita tak puas hati. Dia ni sedekah banyak ni. Aku ni kalau aku ni ada cita-cita nak menghapuskan harta dia. Tu deki. Tapi kalau aku bercita-cita nak jadi macam dia, harta banyak macam dia, nak sedekah macam dia, tu ribtah. Tu dituntut. Dan dengki ini akan menghasilkan sifat-sifat yang lain. Contohnya marah. Bila dengki mesti dia marah. Takkan dia tak marah. Kalau dengki ni tak ada marah. Saya tak marah tapi dengki pelik tu. Sebab benda lah hati belaka. Bila marah, punca dia mana? Dulu kita dah bahas dah, punca marah mana-mana. Tambah kalau orang jenis baran. Ada jenis baran ni, marah telajak kan? Tak tahu pasal. Benda kecil je, marah dah. Tak baju kopi, marah dah. Contoh. Benda kecil je. Tak baju kopi, baju sendiri lah. Ni terbaju kopi, marah, lepas tu sudah. Tak jadi. Habis. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang kelima, pada menyatakan zikir dan kasih akan harta. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna